Salam damai dan selamat sejahtera. Pada kali ini saya akan membawakan satu topik yang menarik berkaitan dengan kelestarian sumber air di Malaysia dalam skop, cabaran, dan prospek. Prospek itu merujuk kepada alat tujuh sumber air di dalam negara kita. Oke, saya akan ambil satu skop cabaran dengan dua prospek. Dan prospek sendiri alat tujuh itu sendiri. Jadi saya ambil yang pertama yaitu cabaran kelestarian sumber air di Malaysia berlaku dalam beberapa keadaan. Yang pertama, sumber air berlebihan. Oke, 60% daripada hujan tahunan yang berlaku di Malaysia biasanya turun pada bulan November sehingga bulan Januari. Dan pada ketika ini kawasan-kawasan ataupun tempat pendapatan yang berhampiran dengan uh, sungai, muara akan mengalami fenomena yang dikenali sebagai fenomena banjir dan menyebabkan kawasan itu ditenggelami dengan air ataupun dipenuhi dengan air itu sendiri. Ini semua disebabkan oleh faktor yang paling penting yang kita boleh lihat di sini adalah penerimaan hujan yang berlebihan di tempat tersebut. Sehingga kan ada beberapa kawasan tidak ataupun kawasan air apa-apa dan sebagainya tidak dapat menampung hujan yang turun pada masa itu. Oke, misalnya kita boleh lihat contoh-contoh yang jelas yang pernah mengalami banjir seperti di Johor, di Rantau Panjang, di Pahang, di Kuala Lumpur, di Hulu Hulangat, di Kajang, dan ada beberapa tempat yang saya tidak dapat sebutkan dan sebenarnya memang berlaku di Malaysia itu sendiri. Jadi berdasarkan kepada statistik dasar sumber air dalam negara juga menyatakan bahwa 9% daripada kawasan tanah yang ada di Malaysia mudah untuk dibanjiri. Oke, yang kedua, sumber air berkurangan. Sumber air berkurangan ini juga kita boleh lihat berlaku ketika ketiadaan air di satu kawasan ataupun berkurangnya air kepada permukaan air sungai kah, atasi kah, empangan kah, dan sebagainya. Dia berlaku disebabkan oleh harian hujan yang tidak sama rata daripada semua kawasan. Misalnya kalau di Malaysia dia ada satu angin yang dikenal sebagai angin monsun timur laut, angin monsun timur barat daya, angin Sumatera, angin Bayar dan sebagainya lah. Dan ada dari beberapa angin yang dikenal di tempat itu di Malaysia. Dan dari segi akibatnya dia menyebabkan kepada kemarau yang panjang. Dan apabila mengalami kemarau yang panjang, dia akan akibatnya juga akan ada kepada uh, kepada manusia itu sendiri, terutamanya khususnya kepada keperluan air itu sendiri. Maksudnya di sini adalah poin yang saya mau katakan di sini adalah kekurangan bakalan air itu sendiri. Oke, kita boleh juga lihat beberapa negeri-negeri yang pernah berlaku kekurangan air. Biasanya di Melaka, di Perlis, dan di Pulau Pinang. Dan keadaan ini tidak random dan tidak momentum dia punya keadaan. Jadi sebenarnya dia berlaku kepada beberapa negeri sebenarnya juga, dan ada juga, dan sahabat juga kadang-kadang ataupun di tempat saya sendiri pun juga pernah mengalami hal yang sama juga. Dan kemarau ini yang berpanjangan juga akan memberi efek ataupun kesan kepada aktiviti ataupun kegiatan pertanian, khususnya kepada sistem pengairan padi, terutama yang ada di Kedah dan di Perlis itu sendiri. Dan ini merupakan negeri yang merupakan negeri yang pengeluaran padi ataupun beras tempatan itu sendiri. Oke, manakala kita melihat juga ada beberapa negeri kadang-kadang dia mengalami tempo-tempo tertentu lah dalam menghadapi kekurangan bakalan air itu sendiri, seperti di kawasan-kawasan perindustrian di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, dan di Selangor itu sendiri. Oke. Dan yang ketiga, air tercemar. Air tercemar ini kita boleh lihat apabila keadaan ataupun kualiti air itu tidak dapat diguna lagi, ataupun air itu mati dan hidupan pun tidak ada di dalam, dan menghasilkan bau yang busuk dan tidak memberi keselesaan kepada penduduk masyarakat dan sebagainya, dan tidak sesuai didiami, banyak penyakit berjangkit dan sebagainya lah. Kalau saya lagi panjang tidak akan habis. Dan 3 punca utama pencemar di Malaysia yang kita dapat
yang berlakunya daripada buangan-buangan industri seperti industri pertanian, pembuatan, aktiviti peternakan, dan buangan domestik yang khususnya itu yang paling penting. Berdasarkan kepada kajian hidrologi yang telah mereka jalankan juga telah mengategorikan bahwa 3 juga punca utama kepada yang mencemarkan kepada sungai yang ada di Malaysia. Yang pertama, sampah sarap. Sampah sarap. Kedua, pencemaran biologi seperti najis binatang yang menyebabkan kemunculan bakteria E. coli, dan pencemaran kimia yang terdiri daripada bahan-bahan kimia, bahan-bahan fizikal, bahan-bahan biologi, dan sebagainya. Okey. Kajian menunjukkan bahawa tidak kurang daripada 1 juta kilogram tan ke kilogram sampah dibuang di dalam sungai. Terutamanya adalah apa? Terutamanya kumbahan, industri kelapa sawit, dan juga industri getah. Okey. Yang keempat, permintaan air semakin meningkat. Ini sudah semestinya menjadi salah satu cabaran yang dihadapi oleh terutamanya dalam pembuat-pembuat dasar, yaitu dasar sumber air negara. Dalam air negara itu sebenarnya juga mengalami masalah apabila permintaan itu semakin meningkat daripada satu kawasan ke satu kawasan. Misalnya kita boleh lihat kawasan-kawasan yang mempunyai kepadatan yang sangat tinggi, khususnya di kawasan-kawasan bandar metropolitan, metropolisi seperti Kuala Lumpur, di Selangor itu sendiri, di Pulau Pinang, Langkawi pun kita boleh nampak juga. Sebenarnya semakin padat, semakin ramai orang ada di kawasan itu, semakin besarlah juga keperluan bakalan air itu yang diperlukan oleh penduduk di kawasan itu secara khususnya. Okey. Peningkatan ini sebenarnya berlaku apa yang sudah saya jelaskan sebenarnya tadi. Dia berlaku disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Okey, berdasarkan kepada data Jabatan Perangkaan Malaysia dalam suku tahun pertama 2020, ini baru suku tahun pertama 2020, dianggarkan sekitar 32,73 juta penduduk kini yang berada di Malaysia, mendiami Malaysia. Ini belum termasuk kepada orang-orang luar yang masuk ke kawasan Malaysia dan pendatang-pendatang asing yang bekerja di Malaysia juga dengan izin, dan itu sebenarnya telah meningkatkan kepada penggunaan per kapita khususnya kepada bekalan air itu sendiri. Okey, yang seterusnya adalah dan poin yang seterusnya adalah permintaan air. Semestinya yang sudah saya lihat, sudah saya jelaskan sebentar tadi, permintaan air itu dia khususnya kepada keperluan domestik, industri itu sendiri, pengairan, dan alam sekitar sendiri pun memerlukan air itu sendiri. Apa yang semakin trend pada hari ini adalah permintaan air itu sebenarnya tidak asing buat sama ada fizikal ataupun manusia itu sendiri. Sebenarnya dia saling berkait rapat antara satu sama lain. Dan apabila saling berkait rapat, apabila banyak pertumbuhan banyak, kepadatan banyak, dan keperluan permintaan pun semakin banyak gitu sendiri. Yang seterusnya adalah kehilangan air. Kehilangan air ini sebenarnya berlaku disebabkan oleh proses sejatan dari segi fizikal ataupun tindakan-tindakan manusia yang membuat penembusan tanah, kolam-kolam itu, lombong-lombong untuk pembuatan penempatan, untuk dikomersialkan, untuk pembukaan kilang dan sebagainya. Semuanya ini adalah salah satu punca yang seringkali berlaku kehilangan air itu sendiri. Dan yang akhir sekali adalah faktor perkhidmatan. Okey, faktor perkhidmatan ini kita lihat dari segi pelancongan pun salah satu, dari segi riada pun salah satu juga, pengangkutan pun memerlukan juga air sebenarnya. Okey, pelancongan banyak-banyak banyak-banyak rumah-rumah sewa ataupun rumah macam tu memerlukan air yang banyak, dan sebenarnya itu juga salah satu faktor cabaran yang
dasar sumber air dalam negara itu sendiri yang menghadapi dalam melestarikan air ini di sumber air dalam negara kita di masa-masa akan datang. Justru apa yang saya dapat jelaskan di sini sebenarnya ada banyak lagi keadaan-keadaan yang berlaku ataupun cabaran, tetapi saya yang terangkan kepada 4 saja bahagian untuk cabaran ini. Oke, sekarang kita lihat dari segi halat 7 sumber air negara. Yang pertama yaitu jaminan sumber air negara. Oke, kenapa sumber air perlu dijamin? Satu, untuk memastikan kebolehdapan bagi memenuhi keperluan dan permintaan manusia dan alam itu sendiri dengan mengoptimumkan dan meminimumkan impak yang merosakkannya. Jadi ini jelas sekali kita lihat di sini bahwa keperluan untuk jaminan air itu yang berterusan sangat penting daripada generasi ke satu generasi yang akan dan terus menerus, dan ini perlu dilakukan dengan tabir urus air yang memerlukan risikan air yang kukuh. Maksudnya risikan air di mana ada kawasan-kawasan tadaan lagi, dan tindakan ini perlu dilakukan. Kenapa? Untuk menambah baik sistem pengumpulan data, satu rangkaian di samping melaksanakan langkah-langkah mempertingkatkan pendaksiran, penilaian, analisis rupa, dan keadaan sumber air semula jadi dan buatan manusia itu sendiri. Oke, apa yang lebih penting adalah keperluan untuk menyediakan keseragaman dan amalan tabir urus air sangat penting dalam pembangunan piawaian SOP yang selaras, kukuh, serta untuk digunakan di seluruh negara. Ini dapat membantu kepada penggunaan langkah-langkah pendekatan yang bersepadu dalam mengawal integriti sumber air itu sendiri, persekitaran dan ekosistem serta warisan semula jadi. Oke, terdapat juga satu keperluan kritikal apabila berlaku kecemasan. Ini juga termasuk kepada tindakan penggunaan air secara spesifik dan di luar kawalan melalui penorokaan sumber alternatif, terutama ya semasa kecemasan yang saya sebutkan sebentar tadi. Oke, pelan penempatan langkah juga membina ketahanan, memudahkan adaptasi kepada ancaman sedia, dan baru perlu diberi keutamaan untuk menjamin kesumberan. Yang kedua yaitu kelestarian sumber air. Oke, kelestarian sumber air ini adalah sangat kritikal kepada kesejahteraan negara itu sendiri, pembangunan ekonomi, dan pelindungan alam semula jadi. Oke, asas kepada semua ini adalah penggunaan kriteria seragam bagi perincian sumber air yang membawa kepada keutamaan strategik untuk penghagian dan kesamaan penggunaan dengan mengambil kira keperluan ketika krisis dan ancaman itu berlaku. Oke, asas utama juga kepada kelestarian sumber air adalah melalui pemakaian langkah yang melindungi rupa dan keadaan jasad air serta kawasan tadaannya di samping melakukan fungsi hidrologi dan menjamin kepada kebolehdapatan air itu sendiri. Oke, ini juga sebenarnya dia memerlukan langkah-langkah keutamaan untuk menetapkan alat tuju, pemeliharaan dan penggunaan, dan yang berasaskan kepada kaidah yang jelas. Apa yang jelas? Tiada pembaziran dan penyalahgunaan. Seterusnya menjadikan sumber air lebih bernilai. Oke. Yang pertama, memastikan perolehan dan kualiti yang optimum melalui langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan bahwa nilai ambang dan kapasiti tidak dilampaui, dan sumber air yang merosot juga dapat dipulihkan. Jadi ini adalah satu langkah, dan maksimum ini sebenarnya dia sangat perlu disediakan bagi mengelakkan kawalan impak kepada pada air dan daripada sumber air itu sendiri. Oke, yang ketiga perkongsian. Perkongsian ini merujuk kepada keterangkuman dan kolaborasi pihak-pihak berkepentingan. Tujuannya adalah untuk memastikan jaminan dan kelestarian sumber air itu berterusan. Dan seterusnya, pencapaian matlamat bersama bagi menangani berbagai perkara dan keutamaan tabir urus air itu sendiri. Oke, tabir urus air ini memerlukan tindakan semua pihak yang berkepentingan secara kolektif. Bukan saja ke pihak kerajaan yang memegang mandat, malahan kepada semua yang penerima pakaian pendekatan bersepadu seperti IWRM, RMB, BM, ISMP, ICZM, ILM, dan IFM.
secara keseluruhannya di Malaysia melalui integrasian kaidah tabir urus sumber air perlu diberi keutamaan, dan kesepaduan ini kolaborasi dan perkongsian penting agar tabir urus sumber air boleh dikongsi bersama-sama. Oke. Mulai tabir yang urus yang berkesan nih sebenarnya, akhir sekali saya buat menutup yang tadi itu. Tabir urus yang berkesan sebenarnya memerlukan mekanisme flat wall dan proses untuk memudahkan penglibatan dan penyertaan. Dan seterusnya, proses untuk menentukan penglibatan, penyertaan, kolaborasi adalah sangat penting. Itu yang saya mau sampaikan sebenarnya. Yang terakhir adalah pembangunan keupayaan dan kesadaran. Ini pendekatan ini dia fokus kepada keupayaan. Satu, kepakaran, kemahiran individu, community, organisasi, termasuk kepada pengukuhan infrastruktur dan sokongan, baik teknikal ataupun teknologi, untuk membantu mencapai sesuatu matlamat ataupun sasaran di dalam sistem dasar sumber air dalam negara itu, ataupun dalam peraturan apa yang telah dicadangkan macam itu. Usaha ini sebenarnya dia bertujuan untuk menjamin dan melestarikan sumber air serta memastikan keterlibatan pihak-pihak berkepentingan tidak akan berkesan, tidak akan berkesan tanpa keupayaan yang mencukupi. Maksudnya kalau tidak sokongan terhadap sama lain, memang tidak akan berkesan itu dia punya kolaborasi sebenarnya. Keperluan ini untuk membangun melatih pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak kerajaan, untuk diberi pelatihan yang secukupnya untuk mentadbir sistem air ataupun sumber air dalam negara kita itu sendiri. Dan ini salah satu keperluan juga untuk mengukur dan cara dan bagaimana pengurusan itu dilaksanakan. Selain itu pelaburan juga harus perlu dibuat. Apa tujuannya? Untuk menggalakkan penyelidikan, pembangunan dan inovasi secara berterusan agar kelestarian sumber air negara ini sentiasa terjaga, sentiasa dijamin untuk generasi ke generasi yang akan datang. Dan serta ikatan perkongsian ini saya sebutkan seperti tadi, apabila ada pelaburan untuk mengukuhkan penyelidikan, dan pengukuhan itu ini juga bertujuan untuk mengukuhkan ikatan antara kerajaan, institusi pengajian tinggi, institusi penyelidikan, dan badan-badan bukan kerajaan. Secara kesimpulannya, apa yang saya dapat buat di sini, boleh dikatakan bahwa sebenarnya ada banyak masalah yang dihadapi oleh dalam negara, dan seringkali berlaku sebenarnya semuanya itu bergantung kepada pihak-pihak sebenarnya. Satu, daripada komuniti sendiri, masyarakat itu sendiri. Kedua, daripada syarikat-syarikat besar, dan juga bagaimana cara tabir urus itu dilaksanakan. Dan ini sebenarnya memberi dorongan ataupun galakan kepada semua orang supaya sentiasa menjaga tata tertib terhadap keperluan air di masa-masa akan datang sebenarnya. Itu daripada saya. Sekian dan terima kasih. Goodbye.